Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. InsyaAllah tak lama dah sekolah nak buka kan. Okey, bergantung kepada keadaan, bergantung kepada kita punya fasa pelan pemulihan negara. Okay, cikgu harap murid-murid dah bersedia ya. Selamat kembali ya setelah seminggu kita bercuti. Okey, harap semua dah kata puas bercuti dan kembali semula untuk belajar dengan lebih semangat. Okey, jadi pada pagi ini masih lagi bersama dengan saya, okey, Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan dalam bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini kita akan lihat ada 3 kriteria kejayaan yang akan murid capai. Yang pertama iaitu murid akan dapat bertutur dengan bertutur tentang sesuatu maklumat dengan jelas. Yang kedua, menghuraikan maklumat dengan betul, dan yang ketiga, memahami maklumat dengan baik. Okey, jadi cikgu harap murid-murid video yang cikgu sediakan ni bagi murid-murid yang tak dapat menyertai kelas secara live di Google Meet. Okey, jadi yang belajar di rumah tu cikgu harap kamu dengar betul-betul apa yang nak disampaikan, dan sekiranya tak faham boleh sahaja message cikgu secara personal. Okey, murid-murid bolehlah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 69. Tajuk yang diberikan kepada kita iaitu Uniknya Rumah Kutai. Okey, itu adalah tajuk yang diberikan kepada kita, iaitu aspek yang kita akan pelajari pada hari ini iaitu mendengar dan bertutur. Okey, di dalam unit yang ke-11 ya, unit yang baru, kesenian dihargai. Okey, kita masih lagi dalam tema kebudayaan. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, jadi cikgu rasa eloklah kita fahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan isi tersurat dan isi tersirat. Jadi ada perbezaan ya di antara isi tersurat dan isi tersirat. Okey, jadi seingat cikgu, kelas kita yang terakhir pada bulan April yang lepas, sebelum sekolah kita ditutup sebabkan oleh wabak disebabkan oleh kes yang semakin naik, jadi sekolah terpaksa ditutup, PDPR bermula. Seingat cikgu, sebelum kita mula ber-PDPR, di dalam kelas cikgu ada ajar murid-murid tentang isi tersurat dan isi tersirat. Okey, jadi kita buat imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan isi tersurat. Isi tersurat ialah apa? Ayat yang terdapat dalam petikan. Maksudnya isi tersurat tu kita boleh cari dia. Ayat tu memang ada dalam petikan, ada dalam teks yang kamu baca. Yang kedua, isi tersurat ni dapat tahu maksud ayat bila lihat dan baca kepada ayat. Contohnya nanti kamu akan tengok petikan ataupun teks, dalam buku teks tu dia suruh cari apakah isi tersurat, apakah maklumat yang diberikan kepada kita. Mungkin dia akan tanya maklumat, mungkin dia akan tanya apakah isi tu, apakah yang hendak disampaikan tu, semuanya ada di dalam petikan tersebut. Itu adalah isi tersurat. Isi tersurat kita boleh cari dia, kita boleh jumpa dia dalam petikan ataupun dalam teks. Okey, faham yang itu dahulu. Kemudian kita tengok kepada isi tersirat. Kalau dia cakap isi tersirat, bermaksud ayat yang tidak terdapat, ayat yang tidak terdapat dalam petikan. Maksudnya kalau dia suruh cari isi tersirat, tak ada dalam petikan. Murid-murid cari dalam petikan, dalam teks pun memang tak akan jumpa. Kemudian maksud ayat perlu difikirkan sendiri berdasarkan petikan. Jadi senang kata, isi tersirat ni kamu kena faham, kamu kena baca dulu semua teks tu. Jangan ni lah, kena baca lah, kena rajin baca sampai habis, kemudian kamu fahamkan apa yang petikan itu atau teks tu nak sampaikan kepada kita, dan kamu memberitahu maksud dia dalam ayat kamu sendirilah. Itu isi tersirat. Jadi kamu tahu, oh sebenarnya petikan ni menceritakan, dia nak beritahu kita tentang apa. Jadi isi tersirat memerlukan murid-murid untuk berfikir secara lebih mendalam lah. Kamu kena berfikir dengan lebih mendalam. Jadi saya rasa kita dah ingat dah. Okey, kamu faham apa perbezaan, apa maksud isi tersurat, apa maksud isi tersirat.
Okey, jom kita tengok pada buku teks muka surat 69. Okey, kita buat pembacaan sedikit. Kita cuba baca dan kita cuba fahamkan uniknya rumah kutai. Idea tersurat. Okey, kalau tengok gambar ni, ini adalah rumah kutai. Rumah kutai ni, cuba kita baca info dekat bawah tu. Rumah kutai ialah rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat di daerah Kuala Kangsar, Perak, Tengah dan Hilir Perak. Jadi rumah kutai ni saya rasa dia adalah rumah tradisional, okey, orang Melayu di Perak. Rumah dia macam ni lah. Kalau dekat orang, siapa orang Perak dekat sini, ada tak orang Perak? Rupa dia macam ni. Kalau nampak rupa macam ni, kita tahu ini adalah rumah kutai yang berasal daripada negeri Perak. Ini adalah salah satu keunikan kebudayaan di negeri Perak. Kalau sebelum ni kita tengok tarian kan. Kalau kamu ingat lagi tarian, sekarang ni kita tengok tentang seni bina pula, reka bentuk rumah. Okey. Jom kita baca tentang idea tersurat. Okey, yang pertama, rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Kita tahulah, dia diperbuat dari kayu, dia tak guna simen. Kalau zaman sekarang semua guna simen kan. Yang kedua, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia yang dianyam dengan cantiknya. Okey, dan rumah ini bertiang tinggi. Kalau kita tengok kan, kalau murid-murid perasan kan, rumah dulu-dulu kan semuanya bertiang. Semuanya dia tak rumah yang bukan duduk atas tanah lah. Rumahnya kebanyakannya atas, ada tiang. Maksudnya orang boleh pergi bawah rumah tu. Kalau zaman-zaman dulu rumah tu, saya rasa kamu kenapa? Kan? Kenapa rumah dulu-dulu macam tu? Belum lagi cikgu cerita pasal rumah panjang di Sarawak kan. Semua pernah tengok rumah panjang kan. Rumah panjang zaman dulu-dulu pun macam tu juga. Dia bertiang tinggi, dia ada tangga dia. Dia guna sebatang pokok untuk dia jadikan tangga. Ada sebab-sebab dia tu. Nanti kita akan buat perbincangan selepas ni. Okey, mari kita lihat apa dialog perbualan di antara murid-murid ini. Okey, jom kita baca. Kawan-kawan, ini rumah apa? Lepas tu dia jawab, ini rumah kutai. Mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh? Lepas tu murid perempuan ni memberikan pendapat dia. Kalau kita melihat kepada info ataupun maklumat yang diberikan kepada kamu, idea tersurat. Ni dia dah bagi tahu dah dekat kamu, ini adalah idea tersurat. Daripada idea tersurat ni, kamu fahamkan dahulu. Lepas tu kamu akan cuba jawab soalan yang diberikan tu dengan membuat sedikit orang kata, kamu berfikir dengan lebih mendalam. Kenapa? Kamu rasa kenapa? Macam cikgu tanya tadi, cikgu kata kenapa rumah ni bertiang tinggi? Kamu rasa kenapa? Tengok, dia bagi tahu. Ini adalah idea tersurat ketiga lah. Kalau idea tersurat yang pertama, rumah kutai diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Dia beritahu kepada kita rumah ni diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada buluh. Okey, lepas tu orang tanya kita, kenapa orang buat guna kayu dan guna buluh? Yang itu tak ada di dalam ni, tak ada dalam petikan. Itu adalah idea tersurat. Yang tak ada dalam petikan ni adalah idea tersirat. Yang ada ni adalah idea tersurat. Okey, tak apa, kita tengok mengapakah rumah ini diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh. Okey, murid perempuan jawab, pada pendapat saya, ni murid perempuan jawab ni adalah idea tersirat. Maksudnya tak ada dalam petikan tadi. Itu adalah idea tersurat. Ini adalah idea tersirat. Pada pendapat saya, rumah itu diperbuat daripada kayu dan dindingnya daripada anyaman buluh kerana bahan itu mudah diperoleh di Perak. Pendapat dia logik juga, boleh terima lah. Sebab apa? Sebab bahan itu senang nak dapat. Pada zaman dahulu kan, ada bahan-bahan yang susah dan mahal untuk didapat. Mungkin tak ada lagi simen. Jadi mereka menggunakan bahan yang sedia ada, iaitu bahan yang diambil daripada alam sekitar lah. Pokok ke, ataupun kebanyakannya daripada pokok lah, ataupun batu-batu ke apa kan. Jadi dia kata bahan itu mudah diperoleh di Perak. Kemudian, bumbung rumah ini menggunakan atap daun rumbia. Oleh itu, suasana di dalam rumah akan
Yang ni kamu akan cuba fikirkan apakah jawapan dia. Yang ni kamu kena bagi isi tersirat. Kamu kena sebut lah. Tak payah tulis, kamu sebut. Okey. Apakah sebab rumah ini bertiang tinggi, Yahya? Lepas tu kawan dia tanya lagi. Macam soalan saya tanya tadi. Kenapa tiang tu tinggi? Okey, Yahya kata pada pendapat saya rumah ini bertiang tinggi. Kita akan cari jawapan dia. Jadi ada cadangan jawapan daripada cikgu sebenarnya. Jadi murid-murid boleh juga berfikir. Yang pertama dulu, kenapakah rumah ini menggunakan atap dan rumbia? Atap dia pun menggunakan tumbuhan. Okey, dia punya dinding dia pun gunakan buluh daripada pokok buluh. Okey, lepas tu rumah pun dibuat daripada kayu kan. Kayu pun daripada pokok juga. Atap pun daripada daun rumbia daripada pokok. Jadi kenapa kamu rasa dia guna atap tu? Dah dijawab. Sekarang ni tanya, suasana rumah tu akan jadi macam mana kalau dia guna atap rumbia? Jadi cadangan jawapan daripada cikgu, suasana rumah akan menjadi lebih nyaman ataupun lebih sejuk ke kan? Lebih orang kata apa, sebab dia gunakan atap rumbia kan. Jadi mungkin akan lebih nyaman, lebih sejuk lah berbanding kalau dia gunakan atap yang dia guna kayu kan. Nanti rumah pun akan jadi panas. Jadi cadangan jawapan daripada saya. Okey, kalau soalan apakah sebab rumah ini bertiang tinggi? Kamu rasa kenapa? Yang ni mesti kamu dah ada idea kan. Kamu dah boleh berfikir kenapa lah rumah orang dulu ni, rumah Kutai ni terutamanya dibuat bertiang tinggi. Dia tak letak di atas tanah. Kenapa dia bukan landed house tapi dia rumah yang ada tiang. Okey, jadi cadangan jawapan daripada cikgu. Pada pendapat saya rumah ini bertiang tinggi supaya lebih selamat sekiranya berlaku banjir. Sama juga dengan rumah-rumah tradisional, iaitu rumah panjang tradisional yang zaman dahulu mereka buat betul-betul tinggi. Sebab apa? Sebab pada zaman dahulu kan ada berlaku berpuak-puak kan, ada berlaku peperangan kecil lah di dalam sesama mereka. Jadi rumah yang tinggi tu untuk mengelakkan daripada musuh lah, musuh memasuki rumah dia orang, jadi dia buat secara tinggi. Nanti tangga itu diperbuat daripada batang pokok. Saya dengar cerita daripada orang Sarawak sendiri. Dia kata tangga itu nanti selepas semua dah naik rumah, tangga itu akan dibawa naik. So tak siapa lagi boleh naik. Nak turun kena letak balik tangga tu untuk mereka turun. Selain daripada itu lah, biasanya dia hanyalah untuk elakkan daripada banjir lah. Kalau berlaku banjir, air tu dekat bawah, jadi rumah dekat atas dia selamat. Itulah sebabnya rumah pada zaman dahulu dibuat menggunakan tiang yang tinggi lah. Okey, jadi yang ni kamu tak perlu salin. Yang ini hanya sekadar perbincangan kita sahaja. Okey, tugasan yang akan kamu buat ialah kamu akan melengkapkan latihan bertajuk Rumah Panjang di dalam buku aktiviti jilid 1 halaman 77 ya. Saya ulang sekali lagi, muka surat 77. Okey. Okey, jadi itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid yang berada di rumah yang tidak dapat sertai kelas secara Google Meet semuanya dapat meneruskan pembelajaran dalam keadaan yang baik. Cikgu faham mungkin ada dalam kalangan kamu yang ibu bekerja, guna telefon dan sebagainya lah. Jadi cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Semoga semua orang terus kuat, terus sihat. Dalam keadaan sekarang ni kan, harap semua dalam keadaan yang baik. Okey, kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.